seterusnya adalah financial dashboard. Okay, seperti mana kita mesti maklum, bila sales dah berlaku, aktiviti marketing dah berlaku, jualan dah terjadi, kita pun dah recruit staff dan kita kena tahu financial status ataupun financial health dalam syarikat kita. So untuk financial dashboard, kita ada banyak version kat sini. Salah satu yang kita ada dan kita berikan juga dalam financial dashboard adalah financial summary. Di sini kita boleh nampak pecahan sales dan operating cost setiap bulan dan adakah dia makin meningkat due month to month. Okay. So, macam mana nak key in? Okay, key in kita boleh dekat bahagian data entry. Tuan-puan akan diberi template begini. Okay, dashboard begini. Tuan-puan hanya masukkan, contoh, tuan-puan ada sales yang produk pertama ataupun servis pertama, masukkan sales tersebut overall pada bulan Januari. Berapa yang kita dah letak bajet yang kita jangkakan dan berapa sebenarnya yang kita capai. So, kita boleh lihat sales estimate versus dengan actual. Okay, ini adalah sales ataupun ini adalah produk ataupun servis yang kita ada. Kemudian kita masukkan total sales semua overall dan kita ada seterusnya kos yang tertinggi untuk kita hasilkan satu produk ataupun servis adalah cost of goods sold ataupun kos bahan mentah. So kos bahan mentah berapa tuan-puan letak? Berapa jangkaan dan berapa yang sebenarnya yang actual pada bulan Januari ni, contoh bulan Januari, berapa sebenarnya yang dah dikeluarkan. Okay, contoh cost of goods sold ni, contoh bahan mentah, pekerja, apa sahaja overhead yang melibatkan cost fix ataupun variable cost yang melibatkan untuk menghasilkan dan untuk menjual produk ataupun servis tersebut. Okay. Dan dekat sini adalah operating expenses lain, contohnya mungkin electricity, internet, okay. Tuan-puan boleh masukkan salary, okay. Dan berapa marketing expenses yang tuan-puan, syarikat tuan-puan gunakan pada bulan tersebut. So saya percaya setiap syarikat mesti ada strategic planning plan ataupun mapping dia. So dia dah letak dah berapa bajet dia. Okay, kemudian kita tengok actual pada bulan tersebut. Capai tak? Oh, dah terlebih. Dan kalau terlebih marketing bajet, adakah sales pun akan overspend? Sales adakah makin tinggi daripada yang kita jangka? So, kita boleh tengok dekat situ. Di situ kita boleh check kesihatan financial syarikat. Okay, dan seterusnya, baru kita tengok ada tak R&D? Contoh kalau ada. Kalau tak ada, biarkan dia kosong lah. Okay, dan di situ kita boleh nampak berapa untung ataupun rugi. Dan berapa tax dan boleh gunakanlah untuk contoh bulan Mac ni 8%. So, boleh masukkan tambah dengan 8% di sini. So, berapa net income, rugi ataupun keuntungan. So, dia akan display dalam portrait dashboard begini. Okay, tuan-puan boleh lihat. Dia akan letak dalam portrait dalam dashboard begini. Nak zoom lebih dekat, tuan-puan just klik saja. Contoh, macam ni. Dia akan pergi chart 1. So, back to dashboard. Tuan-puan boleh tengok berapa sale versus yang actual versus dengan budgeting. Okay. So, kalau nak tengok cost of goods sold, adakah tinggi dengan budget versus yang sedia ada. So, kita boleh lihat. Okay. So, kat sini semua adalah overall charting yang tuan-puan boleh lihat. Dia meningkat ke, dia berkurang. Dan di situ, tuan-tuan boleh lihat apakah cost expenses ataupun operating cost yang paling tinggi dalam syarikat. Contoh, salary paling tinggi contohnya. So, di situ tuan-tuan dah boleh alert. Adakah perlu recruit lebih ramai ataupun remain yang sedia ada dan bagi training. Untuk pastikan, the next month, sales akan melonjak naik lagi tetapi dengan capacity yang sama. Okay, ini salah satu contoh untuk sales dashboard financial. Okay, dan seterusnya, okay, ini adalah dashboard untuk sales data. So, tuan-tuan boleh lihat dekat sini, boleh masukkan data. Kita dah sediakan kolom row, produk apa, estimate apa, actual berapa, setiap quarter berapa estimation kita. Dan kat sini tinggal masukkan saja data dan tuan-tuan boleh display dekat dashboard tersebut. Okay. Yang ini lebih complicated sedikit tapi tuan-tuan perlu masukkan. So, yang ini adalah nak pastikan dia punya kesihatan dalam syarikat. Yang ini contoh tuan-tuan ada data sendiri, masukkan berapa income bulan Januari, total cost of goods sold, berapa gross profit, berapa dia punya orang kata apa, operating expenses, salary semua tadi, campurkan dan dapat berapa EBITDA dia. Okay, tax dan berapa last kali net profit. So, kita nak tengok adakah net profit kita ni berbaloi. Kalau tengok kat sini, bulan Mac paling rendah, bermakna cost lebih tinggi daripada sales. So, adakah sihat bisnes pada bulan tersebut? Tapi bulan April makin meningkat. Mungkin cost advertising lebih tinggi di situ. So, kita boleh nampak. Kita boleh play around with the decision kat situ. Bila kita tahu apa sebenarnya yang berlaku di dalam syarikat. So, itulah sebabnya financial dashboard ini direka cipta untuk memudahkan tuan-puan buat keputusan dengan cara yang objektif. Tanpa bersangka-sangka. Tanpa perlu berteka-teki. So, kita buat bisnes dengan cara yang betul.